Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zati Husna binti Madihi, nombor matrik 87113. Kumpulan kami akan membincangkan tentang kod etika keguruan dan isu salah laku seksual guru terhadap pelajar. Kod etika keguruan merujuk kepada 4 perkara iaitu tanggungjawab terhadap pelajar, ibu bapa, masyarakat dan negara serta tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan guru. Tanggungjawab guru terhadap pelajar lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar. Selain itu, kod etika keguruan juga adalah semua garis panduan yang bertujuan untuk meningkatkan tahap kualiti, produktiviti dan disiplin dalam perkhidmatan dengan menekankan semua aspek yang berkaitan dengan peraturan dan peradaban, peranan nilai serta tingkah laku profesional dalam masyarakat. Oleh hal yang demikian, kod etika keguruan sangat penting bagi semua masyarakat, terutamanya kepada semua guru demi memartabatkan profesion perguruan mereka dan seharusnya dipatuhi dengan baik dan berdisiplin. Kita telah sedia maklum bahawa Kementerian Pendidikan telah menyarankan beberapa garis panduan kepada semua guru untuk mematuhi kod etika profesionalisme keguruan bagi menjaga imej, akhlak dan status profesion keguruan mereka kerana ia merupakan salah satu peraturan di Malaysia di mana mempunyai tujuan dan fungsi bagi peraturan-peraturan pendidikan yang telah dilaksanakan di negara kita. Profesion perguruan mempunyai matlamat untuk membentuk insan dan ihsan manusia yang sempurna dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmaninya. Hai guys, so hari ni saya Hidayah, saya nak ceritakan sedikit tentang kerangka teori yang telah dipilih oleh kami untuk falsafah pendidikan dan falsafah agama. So, falsafah pendidikan ni kita boleh cakap macam kita punya panduan, arah tuju, pendapat lah tentang bidang pendidikan. So, bila para saintis ni mengkaji pasal-pasal pendidikan ni, diorang akan keluarkan teori, dan teori persoalan-persoalan daripada teori diorang tu akan terjawab lah dengan kajian ni, dengan adanya falsafah pendidikan ni. Lepas tu falsafah pendidikan ni dia membantu keputusan kita untuk memilih tentang keterlibatan diri kita dalam aktiviti kokurikulum. Okey, lepas tu kita beralih kepada falsafah agama. Falsafah agama ni kalau nak ikutkan dia sangat luas lah. Lepas tu dia mempersaakan isu-isu asas agama secara umum dan pemahaman terhadap agama itu sendiri. Sebab agama kan kita punya kepercayaan, kita punya budaya dalam agama tu kan lain-lain semua. So, diorang ambil semua tu, diorang masukkan dalam falsafah ni lah. Lepas tu falsafah agama ni dia penting sebab dia merangkumi isu-isu utama tentang sifat dan tahap pengetahuan dan asas moral seseorang manusia lah. Sebab agama dan manusia kan sangat-sangat berkait. Jadi sekian saja daripada saya. Terima kasih. Isu salah laku seksual sesetengah guru yang tidak bertanggungjawab terhadap pelajar mereka sendiri merupakan masalah serius yang semakin mendapat perhatian sejak kebelakangan ini. Salah laku seksual boleh berlaku dalam pelbagai bentuk, termasuk sentuhan yang tidak wajar, membuat komen berunsur kaluca, terlibat dalam hubungan seksual, dan lain-lain lagi. Faktor ini boleh dikaitkan dengan mangsa melakukannya secara sukarela atau secara paksa apabila mangsa diperkosa,
bagi memuaskan nafsu para pelaku yang tidak bermoral. Tindak laku seperti ini boleh memberi kesan yang negatif kepada para pelajar serta boleh menyebabkan mangsa mengalami kesihatan mental yang terjejas dan gangguan emosi. Ia juga boleh mewujudkan persekitaran pembelajaran yang tidak selamat dan menjejaskan kepercayaan terhadap sistem pendidikan. Pihak sekolah dan institusi pendidikan mestilah berganding bahu dalam mencegah kejadian salah laku seksual yang dilakukan oleh guru terhadap pelajar. Ini termasuk menyediakan pendidikan dan latihan kepada kaki tangan dan pelajar, mewujudkan mekanisme pelaporan yang jelas dan mengambil tindakan tata tertib yang sewajarnya apabila perlu. Menurut Nur Jamaluddin, guru adalah pendidik, iaitu orang dewasa yang bertanggungjawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mereka mencapai kedewasaannya serta dapat menjadi insan yang berguna pada masa depan yang mampu mengharumkan nama keluarga mereka dan juga negara. Ya, nama saya Muhammad Afiq bin Mahali, nombor metrik 84510. Di sini saya akan menceritakan tentang isu semasa tentang kesalahan laku guru-guru di sekolah. Jenayah ini berlaku di Kuala Terengganu ya. Murid tahun 3 memfailkan saman terhadap seorang guru kelas agama dan Fardul Ain, Cikgu Kafa, yang didakwa menyebabkan cedera parah kepadanya sehingga patah tulang kanan pada Julai tahun lalu. Di sini saya akan menceritakan jenayah yang berlaku pada Julai tahun lalu ya. Saya akan terangkan satu persatu. Pelajar tersebut dan keluarga pelajar tersebut meminta tuntutan ganti secara bersama dan berasingan sebanyak RM410,000 termasuk ganti rugi teruk dan ganti rugi teladan serta ganti rugi khas. Menurut Muhammad Hazwan berkata, tuntutan sivil bagi anak guamnya dilakukan kerana tindakan defendant pertama mengangkat dan menghempaskan plaintiff ke atas sebuah kerusi menyebabkan patah tulang kaki kanan dan keretakan pada bahagian yang lain. Katanya, tindakan pertama turut menyebabkan plaintiff yang ketika itu berusia 9 tahun cedera teruk akibat defendant pertama ini. Pelajar tersebut terpaksa menjalani rawatan pemulihan ataupun pembedahan kerana kemungkinan ia berisiko menghadapi kecacatan kekal ya. Plaintiff turut mengalami tekanan emosi. Di sini kesimpulannya saya ingin menceritakan bahawa kesalahan guru terhadap anak murid amatlah besar pada masa sekarang. Oleh itu, marilah kita menangani masalah ini dengan mengadakan pelbagai kempen kaunseling. Selain itu, pada pendapat saya, kita juga boleh menyediakan setiap anggota polis pada setiap sekolah untuk menjadi bapa angkat kepada sekolah tersebut. Pihak polis tersebut dapat memantau salah laku guru ataupun salah laku murid. Dengan hal ini berlaku, perkara ini dapat dielakkan semudah kacang. Menurut kejadian yang saya telah ceritakan itu, pelajar itu mengalami trauma sehingga terpaksa mendapatkan rawatan psikologi dan sehingga kini anak masih mendapatkan rawatan daripada doktor pakar. Dengan ini kita dapat melihat kesan yang buruk dengan tingkah laku guru seperti itu. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera Dr. Hayani. Nama saya ialah Alba Bakun Dading, nombor metrik 8622. Saya akan membincangkan bahagian analisis data. Okey. Bahagian ini membincangkan keputusan dan dapatan kajian berdasarkan hasil daripada data-data yang dianalisis berdasarkan 30 responden, iaitu 70% adalah responden perempuan dan 9 atau
30% adalah responden lelaki. Perbincangan ini bertujuan untuk mendapatkan apakah kesan, jalan penyelesaian, dan atau pendapat orang lain berkenaan dengan isu tentang kod etika keguruan dan salah laku seksual guru terhadap pelajar melalui kaedah kajian seperti mengisi peran soal selidik melalui Google Form. Berdasarkan analisis data akhir, mendapati bahawa kesan yang dialami oleh pelajar selepas mengalami gangguan seksual antara yang paling ramai responden yang bersetuju adalah pelajar akan mengalami depresi dan anxiety. Kemudian boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental pelajar dan akan meninggalkan kesan trauma terhadap seseorang itu. Sebanyak 29 responden atau 96%. Selain itu, terdapat juga responden tidak pasti tentang kesan seperti pelajar akan mempunyai niat untuk bunuh diri selepas menjadi mangsa pelecehan seksual, iaitu sebanyak 6 orang responden atau 20%, manakala yang bersetuju dengan pernyataan tersebut adalah sebanyak 24 responden atau 80%. Kemudian, berdasarkan pernyataan, apakah langkah yang diambil oleh semua masyarakat dalam menjaga kebajikan anak-anak daripada menjadi mangsa gangguan seksual di sekolah, seperti mendapatkan khidmat kaunseling, memberikan pendidikan dan kesedaran tentang konsep gangguan seksual, membuat laporan polis, memberi amaran kepada pelaku, dan membuat aduan kepada pihak sekolah serta menggalakkan pelajar mempunyai ilmu pertahanan diri supaya dapat melawan pelaku gangguan seksual. Menurut analisis data juga mendapatkan bahawa langkah yang paling ramai mendapat persetujuan responden adalah memberikan pendidikan dan kesedaran tentang konsep gangguan seksual. Cabaran kod etika perguruan terletak pada meningkatkan kesedaraan tentang masalah dan menyediakan penyelesaian untuk mencegah penderaan seksual oleh guru. Para pendidik perlu dimaklumkan tentang keadaan yang teruk dan sumber mesti disediakan untuk menyokong mangsa dan mangsa penderaan seksual yang terselamat, mewujudkan protokol dan dasar untuk pelaporan penderaan seksual adalah penting, serta menyediakan guru kursus pembangunan profesional mengenai sempadan dan kod tingkah laku yang betul. Langkah kod etika guru dan isu salah laku seksual guru terhadap pelajar adalah mengkaji dasar sekolah berkaitan yang menangani pencegahan dan pelaporan salah laku seksual oleh guru terhadap pelajar, melaksanakan program wajib untuk mendidik guru tentang batas dan tingkah laku yang sesuai dengan pelajar, mewujudkan sistem pelaporan mandatori di mana-mana pekerja yang memerhati atau mendengar insiden mesti melaporkannya kepada pihak berkuasa yang sepatutnya, menguatkuasakan tindakan tata tertib bagi pesalah mengikut dasar sekolah dan Undang-Undang Negeri Persekutuan mengikut kesesuaian, dan memeriksa semula dan mengemas kini kod etika, dasar dan protokol sekolah secara berkala. Kesimpulannya, isu salah laku seksual oleh beberapa guru yang tidak bertanggungjawab terhadap pelajar mereka adalah masalah serius yang semakin mendapat perhatian. Tingkah laku tersebut dapat memberikan kesan negatif kepada pelajar dan menyebabkan gangguan emosi serta kesihatan mental yang terjejas. Pihak sekolah dan institusi pendidikan perlu bekerjasama untuk mencegah kejadian salah laku seksual ini. Langkah-langkah yang perlu diambil termasuklah memberikan pendidikan dan latihan kepada kaki tangan dan pelajar, menyediakan mekanisme pelaporan yang jelas dan mengambil tindakan tata tertib yang sewajarnya. Guru-guru perlu memainkan peranan penting dalam sistem pendidikan negara dengan memperlihatkan tingkah laku yang baik dan menjadi contoh kepada pelajar. Selain itu,
analisis data menunjukkan bahawa dampak yang mungkin dialami oleh pelajar setelah mengalami gangguan seksual adalah depresi, kecemasan, kerosakan kesihatan fizikal dan mental, serta trauma. Langkah-langkah yang disetujui oleh responden untuk menjaga kesejahteraan anak-anak adalah mendapatkan layanan kaunseling, memberi pendidikan dan kesedaran tentang konsep gangguan seksual, melaporkan ke polis, memberikan peringatan kepada pelaku, menganjurkan pengaduan ke sekolah dan mendorong pelajar untuk memiliki pengetahuan pertahanan diri agar dapat melawan pelaku gangguan seksual. Dalam konteks masyarakat yang lebih luas, majoriti responden setuju bahawa masyarakat memiliki peranan penting dalam menjaga kesejahteraan anak-anak, terutama di tingkatan rendah dan menengah. Namun, sebahagian responden juga berpendapat bahawa pihak kerajaan kurang berkontribusi dalam melindungi kebajikan anak-anak di Malaysia. Beberapa faktor yang disebutkan termasuk kurangnya penegakan hukuman oleh pihak kerajaan, beberapa kes tidak dilaporkan atau tidak mendapatkan tindakan lanjutan. Dengan tindakan yang tepat, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung perkembangan yang sihat bagi para pelajar.